Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni. Dapat kita sambung pengajian kita Kitab Idaman Penuntut. Bab apa Jawi itu muka surat 16. Adab buang air. Adab buang air. Rumi 6. Rumi muka surat 6, Jawi 16. Adab buang air. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan istinja. Oh iyalah, kenalah. Sebelum tu sugi, kemudian masuk istinja, kemudian masuk adab buang air. Adab beristinja, adab buang air dan adab setelah buang air tu. Kita masuk bab tu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, barang siapa buang air, qada hajat, kita panggil qada hajat, buang air. Orang Melayu panggil berak kencing. Arabnya bunyi qada hajat, melaksanakan hajat. Buang air, bahasa Melayunya buang air. Sama ada buang air besar atau kecil di tempat yang tiada tandas. Tandas ni pula orang kita panggil juga jamban ataupun toilet, bahasa Inggerisnya. Semua bahasa kita lah tu semua tu. Seperti tengah lapang, dengan maksud padang atau dalam semak. Haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Dalam mana-mana agama tak ada diajar cara buang air. Pandai-pandai lah. Tak ada diajar cara makan. Pandai-pandai lah. Maksudnya pandai-pandai. Agama lain tak diajar. Cara duduk ketika buang air tak diajar. Cara nak basuh tak ajar. Cara nak pakai selipar tak ajar. Cara nak pakai baju tak diajar. Satu-satunya agama yang mengajar segenap segi, sekecil-kecil perkara, buang air besar, buang air kecil, cara nak basuh, cara nak duduk, malah cara nak pakai selipar, nak pakai kasut, sehingga ke sebesar-besar perkara, sehingga memerintah negara, semuanya Islam ajar. Bezanya kita belajar dengan tak belajar. Sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Bila Islam ajar, maka dia ada dosa pahala lah. Jika salah buat, tak kena caranya, berdosa. Jika kena caranya, dapat pahala. Satu-satunya agama juga yang diberi pahala, yang diancam seksa jika buat cara tak betul. Apa ni? Buang air. Buang air pun kena ancam seksa. Ya, jika tak betul. Dan dia ancam untuk dapat nikmat jika buat cara betul.
Diberi nikmat. Jika buat cara betul, buat cara tak betul, dia ancam seksa. Satu-satunya agama kita. Maka kita kena sedar bahawasanya untung kita ni, lebih-lebih lagi orang Melayu, yang mana orang Melayu ni satu-satunya bangsa juga, rasa tak beruntung lagi tak tahulah, yang mana bila Melayu automatik Islam. Sedangkan hakikatnya bangsa dan agama dua perkara yang berbeza. Tapi bila kata Melayu je automatik Islam. Sebab tu nak sangat pelik jika Melayu tak Islam. Pelik sungguh, macam tak logik. Macam tu. Sedangkan ianya perkara berbeza. Orang kafir, orang Amerika tak Islam, biasa. Orang Cina tak Islam, biasa. Orang India tak Islam, biasa. Biasa je. Tapi orang Melayu bukan Islam, tak Islam. Pelik, jadi pelik gitu. Satu-satunya bangsa yang nak jadi Melayu mesti kena Islam. Tak Islam tak boleh jadi Melayu. Malah ada dalam perlembagaan pun. Sebab tu orang dulu, kalau kata orang dulu-dulu cerita masa zaman sebelum mereka ataupun selepas mereka atau awal-awal, bila orang kafir nak masuk ke, orang Cina biasa nak masuk Islam, dia kata masuk Melayu. Nak bagi tahu Islam dan Melayu ni memang tak, macam tak boleh pisah. Memang macam tak boleh pisah. Untunglah kita, lahir-lahir kita Islam dapat percuma. Untung banyak kita. Dan Islam tu pula dia ajar sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Untung kita sedar dengan tak sedar je bahawasanya kita ni beruntung dapat Islam baka dan keturunan. Sangat untung. Kalau agak-agak lah kita lahir-lahir bangsa lain yang agama lain, bangsa China tu dan agama Buddha, agak-agak kita fikir tak nak masuk Islam ke kita mati dalam keadaan kafir gitu. Kita boleh tahu kita sekarang ni, kita fikir tak tentang agama kita? Fikir agama aku ni betul, apa buktinya? Kita ada fikir tak? Kita sembah Allah tu kita belajar tak mengenal Allah, mengenal Rasul kita sekarang ni? Kalau kita malas, aku malas, tapi kita dapat Islam percuma ni. Bermakna jika kita lahir-lahir duduk bangsa lain dan agama lain, kita tak akan masuk Islam. Orang yang masuk Islam, bangsa lain, agama lain, dia mesti mikir. Sebab dia nak keluar agama dia ni, nak keluar agama dia, masuk agama lain. Kena fikir adik-beradik, kena fikir mak ayah, kena fikir keluarga, kena fikir agama tu sendiri. Yang aku duk anak ni dah betul dah, kenapa nak tukar yang lain? Jika dia dilahirkan, ditakdirkan dengan bangsa yang lain dan agama yang lain. Tapi kenapa ada juga orang masuk Islam? Kerana dia fikir tentang keagamaan, fikir tentang ketuhanan, akhir sekali dia sanggup keluar daripada agama asal dia kepada agama Islam. Soalan, kalau kita terfikir sendiri, agak-agak lah lahir-lahir Hindu, agak-agak kita fikir ke sehingga kita masuk Islam? Macam ni kita boleh agak? Kita agak sekarang ni, kita ada fikir tak? Tentang ketuhanan sekarang ni ada fikir tak? Kalau tak ada fikir, makna nanti Hindu lah kita sampai mati, Buddha sampai mati. Kita boleh fikir. Kalau aku hari-hari berfikir tentang ketuhanan, fikir tentang Allah, belajar sifat 20 sebagainya, maka kalau kita ditakdirkan bangsa lain, agama lain, mungkin kita akan masuk Islam. Sebab kita tahu jenis kita macam mana, duk mikir tentang ketuhanan. Tapi kalau kita tak fikir, maknanya agama betul lah sampai mati. Mujur kita dapat free Islam dengan sebab Melayu, syukurlah banyak-banyak. Walaupun kita bukan jenis mikir, malah mikir macam tu pun kita dapat, Allah bagi percuma, alhamdulillah. Sebab bila kita belajar apa-apa hukum syariat, hukum hakam, kita jangan berhenti di situ. Kita tak boleh berhenti, hukum halal haram, begini caranya, adabnya, sunatnya, fardu, wajibnya, makruhnya, haramnya. Jangan berhenti kat situ. Kita kena bawa kepada ketuhanan. Kalau tidak, kita beribadah sekadar adat sahaja. Kita belajar adab buang air, adab basuh berak, basuh kencing, adab masuk tandas, bacaan-bacaan tertentu, cara-cara tertentu. Lepas tu tak terasa teruntung, tak terasa untung jadi umat Nabi, tak rasa untung kita ni jadi Islam. Kena rasa ke situ. Jangan sekadar belajar aja, dapat tahu hukum hakam saja. Kena ada rasa untung. Lebih-lebih lagi untung jadi orang Melayu, sebab dapat Islam free. Dalam keadaan kita tahu kita malah mikir tentang ketuhanan. Untung banyak kita ni. Sebab tu bersyukur. 24 jam bersyukur. Adab buang air. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, barang siapa, kata pengarang, barang siapa buang air, sama ada buang air besar atau buang air kecil, di tempat yang tiada tandas. Maknanya bila sebut di tempat yang tiada tandas,
Maknanya di tempat yang bukan dibina, atau tempat tu bukan diniatkan, dibina untuk jadi tandas. Tu maksudnya tempat yang tiada tandas, ya. Sebab bila kita bina tandas, kita ada niat kita nak bina tandas. Dengan niat tandas itu adalah untuk kita qada hajat, buang air kecil, buang air besar. Tu niat dia. Kita pun bina, jadilah. Jadi kalaulah tak ada binaan ataupun tak ada kawasan lapang yang kita niat untuk jadikan dia tandas, maka tak jadilah tandas. Maka dia kata kat sini, jika buang air kecil, buang air besar di tempat yang tiada tandas, maksudnya tiada niat pun nak jadi tandas, tak buat pun tandas, seperti tengah lapang. Dia bagi contoh padang atau dalam semak. Kita boleh katalah padang pasir ke, padang ke, dalam semak, dalam hutan, tempat yang bukan dibina untuk buang air kecil, buang air besar. Dia panggil tempat tu tempat yang bukan dibina untuk buang air kecil, buang air besar. Jadi macam mana? Haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Haram menghadap kiblat ketika qada hajat. Haram menghadap kiblat. Pertama, haram kerana menghormati Kaabah. Kaabah adalah arah yang paling mulia. Setiap orang kena i'tiqad pegang Kaabah adalah arah yang mulia. Dan Kaabah juga adalah binaan yang paling mulia dalam dunia. Dia adalah paling mulia. Pegang wajib gitu. Arah lain, kalau nak dibandingkan dengan arah Kaabah, arah itu adalah mulia. Kalau sini-sinilah arah mulia. Kena pegang gitu, i'tiqad. Dan kenapa? Kerana ada binaan yang paling mulia, iaitu Kaabah. Sebab tu arah tu jadi mulia. Itu yang pertama. Sebab tu tak boleh qada hajat menghadap dan membelakangkan Kaabah ataupun arah Kaabah tadi. Yang kedua, kerana menghormati arah orang sembahyang. Arah tu kita ada kiblat, macam-macam kiblat. Kiblat sembahyang adalah Kaabah. Maka menghormati kiblat ataupun arah orang sembahyang, maka haram. Bila sebut haram, berdosa. Buang yang kecil, buang yang besar, menghadap ke arah itu, yang mana arah tu arah orang sembahyang. Dia panggil kiblat sembahyang. Dia ada kiblat doa. Kiblat doa langit. Sebab tu kita tak ada. Kiblat doa dia langit. Kiblat sembahyang adalah Kaabah. Jadi kerana tu kena hormat. Tanpa menghormati dengan maksud buang yang kecil, buang yang besar, menghadap ataupun membelakangkan, hukumnya haram. Bila sebut haram, berdosa. Cuma dalam kitab kita dia tulis ringkas saja, menghadap dan membelakangkan, sedangkan dia ada beza sikit. Buang air kecil haram, kencing haram menghadap kiblat. Membelakangkan kiblat tak haram. Buang air besar haram membelakangkan kiblat. Menghadap kiblat tak haram. Ada sebenarnya gitu. Ulang balik. Buang air kecil, kencing, haram menghadap kiblat. Sekejap, kat mana ni? Tempat yang bukan dibina untuk qada hajat, bukan toilet, bukan tandas. Kalau tandas tu hukum lain, di bawah dia sebut, di bawah dia. Memang tempat tandas, menghadap kiblat ke tak menghadap kiblat ke, itu boleh, tapi itu hukum lain, tak masuk lagi. Ini cerita tempat yang bukan dibina untuk, bukan tandas lah, bukan dibina untuk qada hajat. Okay? Dalam hutan ke sebagainya kan. Jadi buang air kecil, kencing, haram menghadap kiblat. Membelakangkan kiblat tak ada masalah, tak haram. Buang air besar haram membelakangkan kiblat. Menghadap kiblat tak ada masalah, dengan maksud tak haram. Buang air besar. Cuma ulama duk bahas, buang air besar ni depan menghadap dan membelakangkan kiblat haram juga. Kerana apa? Kerana dia kata biasa ghalibnya bila buang air besar, air kecil keluar sekali. Walaupun menghadap kiblat ketika buang air besar tak haram, tapi kalau keluar air kecil nanti haram balik. Maka hukum dia jadi gini. Buang air kecil menghadap kiblat haram. Kalau bukan menghadap kiblat, buang air kecil tak haram, walaupun membelakangkan kiblat tak haram buang air kecil. Buang air besar haram menghadap dan membelakang. Tapi hukum asal menghadap tak haram. Tapi oleh kerana bila buang air kecil, automatik buang air besar, automatik buang air kecil keluar sekali. Maka oleh kerana itu haram
menghadap dan membelakangkan kiblat pada buang yang besar. Jadi untuk mudah kata haram buang yang kecil, buang yang besar menghadap membelakang kiblat. Senang cakap, pukul rata terus. Begitu. Tapi sebenarnya hakikatnya bukan gitulah. Dalam bab solat yang wajib menghadap adalah kiblat, dada menghadap kiblat. Dalam solat dada wajib menghadap kiblat. Ketika kita bergerak, dada akan menghadap lantai, menghadap tempat-tempat lain. Masa bergerak, maka waktu tu badan wajib menghadap kiblat. Itu dalam kita sembahyang. Ketika kita nak turun untuk sujud, kan dada kita dah ke bumi dah. Kata dada kena menghadap kiblat, takkan kena straight nak turun gitu. Masa nak sujud macam mana? Jadi dada menghadap kiblat ketika sembahyang wajib, ketika berdiri dan ketika duduk. Masa tu dada wajib menghadap kiblat. Selain daripada berdiri dan duduk, bukan dada wajib menghadap kiblat dalam sembahyang. Badan dia, semua badan dia. Badan dia semua menghadap kiblat. Kalau sujud semua badan dia. Jadi kalau badan dia sengit, maka batal sembahyang. Itu dalam masalah menghadap kiblat ketika sembahyang. Dalam masalah buang air kecil menghadap kiblat hukumnya haram, bukan dada. Bukan dada. Alat dia tu yang. Alat dia tu menghadap kiblat haram. Dada menghadap kiblat, alat bearing tukang ke tepi tak haram. Boleh jadi ketika buang air tak tahan sangat, cari longkang ke apa, tak ingat kiblat. Tengah duk buang, Allah, sini kiblat. Cepat-cepat, tak perlu pusing badan. Pusing. pusing. Kau nak kau sikit kau ni, janji tak menghadap kiblat. Jadi kalau walaupun badan je nampak macam menghadap kiblat ketika buang air kecil, nampak macam menghadap kiblat, tapi kalau air kencing ke sana, alatnya ke sana, maka tak haram. Yang haram tu adalah tak sama macam sembahyang. Sembahyang dada, ketika bergerak badan wajib menghadap kiblat, kan? Tu dia beza, sedikit perbezaan. Dan yang dikatakan haram menghadap kiblat, dia tak kata Kaabah, dia kata kiblat. Tengok, kalau kitab tu tengok, dia kata haram menghadap kiblat atau membelakangnya, bukan haram menghadap Kaabah. Soalannya, dah kata kiblat tu Kaabah lah. Sebenarnya umat Islam dia ada dua kiblat. Kiblat yang pertama Kaabah. Sebenarnya sebelum Kaabah tu jadi kiblat umat Islam, Masjidil Aqsa adalah kiblat umat Islam selama 1 tahun 8 bulan. Ketika setelah Nabi Isra' dan Mi'raj dapat semayang dah, para sahabat semayang selama 1 tahun 8 bulan lebih kurang. Masih lagi bukan menghadap ke Kaabah, walaupun orang Mekah ada Kaabah kat situ aja, menghadapnya di Masjidil Aqsa. Nabi SAW ketika sebelum Isra' dan Mi'raj semayang juga, tapi tak wajib lagi lah semayang 5 waktu tu, tak ambil lagi. Tapi Nabi sendiri semayang. Ada 2 waktu Nabi wajib semayang. Nabi semayang siang dengan malam, tahajud. Jadi ketika Nabi semayang tu, ketika belum terima sembahyang Isra' Mi'raj 50 waktu jadi 5 tu, Nabi menghadap Masjidil Aqsa. Setelah terima sembahyang 50 jadi 5, para sahabat dan Nabi menghadap Masjidil Aqsa. Setelah hijrah, Nabi masih lagi menghadap Masjidil Aqsa. Dalam beberapa bulan selepas hijrah, barulah turun ayat untuk apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawaj syatral masjidil haram. Maka berpalinglah kamu kepada Masjidil Haram. Lepas tu orang kafir pun kata, apa benda, kejap sembahyang kau ni, kejap sembahyang kau sini. Turun lagi ayat sayaqulus sufaha'u minan nas, sampai habis. Bodohlah orang yang cakap sayaqulus sufaha. Bodohlah orang yang bercakap bahawasanya apa benda ni, kejap kiblat sini, kejap kiblat sini. Panjanglah cerita kisah tu dalam juzuk yang kedua kan. Tentang sayaqul sampai qad nara sampai ke bawah, cerita tentang perkara tu. Jadi maknanya kiblat umat Islam ada 2. Yang pertama Masjidil Aqsa, yang kedua Kaabah. Jadi muktamad yang haram menghadap kiblat ketika buang kecil buang besar tadi tu adalah Kaabah, kiblat Kaabah. Yang kedua Masjidil Aqsa, berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata yang dimansuhkan Masjidil Aqsa tu cuma arah sembahyang saja. Dari segi hukum lain tak masuk. Maka haram juga menghadap Masjidil Aqsa. Nasib baik ada khilaf.
Kalau tidak, tak tahu, kita kena cek. Maksud ada khilaf. Ada ulama kata dimansuhkan Masjidil Aqsa tu, dimansuhkan sembahyang dan semua sekali. Apa-apa dimansuhkan segala-galanya. Ada sebahagian ulama kata yang dimansuhkan Masjidil Aqsa hanyalah menghadap sembahyang sahaja. Sepatut Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Yang lain-lain tak mansuh. Contohnya nak kencing haram menghadap juga Masjidil Aqsa. Macam mana pun, oleh kerana kita ni kiblat kita, carilah arah Masjidil Aqsa kat rumah, kat luar-luar. Ni cerita ni bukan dalam rumah, di luar. Berapa? 299. Dan kalau Malaysia ni 299 darjah. Kalau Kaabah 291, 292 ke 293, bergantung pada tempat juga kan. 292 tak silap. Boleh carilah tu berapa dia punya darjah tu. Tapi Masjidil Aqsa 299 arah tu. Jadi maknanya arah tu. Jadi kalau walaupun ada khilaf, kita tu kiblat kita, carilah. Walaupun hukum ini terpakai di kawasan lapang, bukan dalam rumah, bukan dalam toilet. Dalam toilet hukum dia lain, menghadap kiblat pun tak apa. Dalam toilet ini yang luar, tapi kiblat kita kan. Maka khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Jika kita kata Allah jangan menghadap kiblat je, yang lain boleh, menyalahi yang lebih utama. Itu kiblat umat Islam yang pertama. Respect lah sikit. Habis orang Israel nak sampai sekarang, maknanya ada benda penting kat situ, kita je tak terasa macam kita punya. Palestin tu, Masjidil Aqsa tu, kita tak terasa kita punya. Kita terasa tu negara lain, tak terasa pun kita punya. Sedangkan itu kita punya. Dia adalah masjid ketiga yang mulia setelah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. 3. Tapi kita tak berapa terasa sebab kita rasa negara lain. Jadi bila gitu, maka khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Ada hukum kata makruh jika menghadap Masjidil Aqsa juga, ketika buang air kecil, buang air besar, atau membelakanginya. Di mana ni? Di luar. Cuma kita, sebab kita kiblat kita dalam rumah pun kita buat gitu kalau boleh. Sebab tu orang dulu, saya ingat orang dulu pertama nak buat rumah, dia cari kiblat tu. Cari kiblat, masuk pintu kat mana, toiletnya kat mana, arahnya ke mana. Kita taklah, sebab kita jarang buat rumah, kita beli rumah dah siap, tak boleh buat apa lah. Tapi orang dulu memang perhati, cari kiblat dulu. Nak buat rumah, cari kiblat. Cari kiblat dulu. Nak buat pipe, cari kiblat. Pipe, cari kiblat. Pipe yang daripada dinding keluar tu, pipe yang buka tu, cari kiblat. Apa salah pula? Nak ambil wuduk nanti boleh menghadap kiblat. Pipe tu kita tak ada, bubuh kat mana-mana pipe. Sebab ambil wuduk menghadap kiblat sunat. Jadi apa masalahnya? Cari kejap mana kiblat, letak paip kat situ. Setiap kali ambil wuduk berpuluh, beratus kali, ribu kali ambil wuduk, pahala free. Sedangkan kita ambil wuduk biasa, tak menghadap kiblat, dapatlah pahala ambil wuduk, tapi pahala menghadap kiblat tak dapat. Kenapa? Kita tak cakna. Kita tak kisah. Alah, sunat aja pun. Kita tak rasa tu. Kalau kita rasa nak buat rumah tu, bagi orang yang nak buat rumah lah, yang dah beli rumah siap, nak buat apa? Nak buat macam mana? Dia akan cari toilet, walaupun dalam toilet tak wajib menghadap kiblat pun tak apa, ketika buang yang kecil, buang yang besar. Tapi aku nak alih juga, aku nak cari juga tempat lain, sebab dia nak buat rumah. Mana padahal letak kat sini boleh letak kepala paip. Aku nak cari yang menghadap kiblat, walaupun kat sini lagi cantik, nak kat sini, kita buat sendiri. Bila begitu, maka kita terasa agama kita tu jaga sehingga ke situ. Cuma kita tak ada ilmu, tak belajar, dan kita rasa benda sunat, alah, benda kecil, maka kita tak rasa, lama-lama hilang. Malah kalau kita cari dekat surau dan masjid sekalipun, tempat yang khusus untuk sembahyang, untuk ibadah, tengok paip dia menghadap kiblat tak? Kalau tempat yang khusus untuk ibadah pun tak penting kan untuk menghadap kiblat, kerana sunat je pun, kalau kat rumah lagi tak ada harapan. Nak buat kolah tak boleh buat apalah, mesti satu pihak mesti boleh menghadap kiblat. Okey, sebab mana boleh, bila kolah mesti ada yang tak menghadap kiblat kan. Tapi ada tak satu pihak belah-belah mana yang menghadap kiblat? Tak kira janji, nampak cantik kat sini, buat terus kat situ. Tak ada berfikir kiblat. Alah, sunat je pun. Kita gitulah. Lama-lama ilmu tu tak ada. Malah bila kita kata, kenapa tak buat menghadap kiblat? Dia jadi pelik pula kita kata. Kenapa tak buat kat sini, buat menghadap kiblat lah. Bila kita kata gitu, kita jadi pelik. Sebab menghadap kiblat, wuduk bukan syarat untuk sah menghadap kiblat lah. Dia ke situ pula. Kita yang cakap menjadi pelik, macam patut tak payah cakap, wuduk je pun. Dia kata gitu. Sedangkan yang buat tak ikut kiblat tu yang pelik, walaupun sah, walaupun tak salah, tak berdosa pun.
Tapi kita yang cakap jadi pelik balik. Akhir zaman kan. Okey, habis kat situ. Lepas tu sambung lagi, menghadap kiblat atau membelakangnya. Atau ada dinding tetapi jarak di antaranya nya buang air tadi, tengah keluar air kencing tadi, atau tengah buang air besar tadi, jarak di antaranya orang yang tengah buang air besar buang air kecil tadi dengan dinding. Dia kata tadi tempat lapang hukum macam tadi. Ini tempat dia ada bangunan, ada dinding, ada semua. Tapi orang dan dinding tu lebih daripada 3 hasta. Maka seumpama tak ada dinding, hukum sama. Yang ni mungkin berlaku kat rumah kita. Kita ada duit banyak sikit, kita renovate kita punya toilet. Renovate toilet besar, siap boleh berlari-lari lagi dalam toilet. Kalau yang asal kecil aja, tak sampai 3 hasta tempat buang air bowl tu, dengan dinding tak sampai 3 hasta. Sini 1 hasta, 3 tu 2 sini ha. Nah, kalau bowl kat sini dia memang kena besar. Dia kena 10 kali 6, 10 kaki kali 6, 10 kali 7 kaki, 10 kaki kali 7 kaki. Tu besar tu. 10 kali 10 ke? Lagi besar toilet besar tu. Yang ini jaga-jaga. Kalau toilet yang memang dah sedia ada, no problem. Sebab dia kecil aja. Dia tak sampai 3 hasta. Macam mana? Walaupun dalam rumah, walaupun dalam binaan, walaupun tempat tu dikhaskan untuk tu, tapi kena pastikan juga. Ini sebagai kita nak jaga aja. Dari segi hukum, janji bowl tu dikhaskan untuk buang air kecil buang air besar kan? Menghadap kat mana-mana pun tak apa. Walaupun dinding tu jauh pun tak apa. Sebab itu dia akan bahas nanti. Kita nak bagi tahu ni kalau boleh jaga, walaupun tak wajib. Okey, dalam dia nak bagi tahu kat sini, okey, nak buang membuang air kecil buang air besar di kawasan lapang, hutan, pantai zaman dulu kan, kawasan padang pasir dan sebagainya. Okey, ataupun dekat longkang dah jam nak balik kampung ke apa, nak pergi mana jam, waktu tu mungkin terjadi. Jadi tempat tu tempat bukan binaan, tak ada tempat yang dikhaskan untuk buang air kecil buang air besar, tak ada toilet, mudah kata. Okey, kemudian dia pun nak buang, okey, kiblat ke situ, dia menghadap ke sana, tak ada masalah. Ada hadang ke tak ada hadang ke, ada halangan ke, 3 hasta ke, tak ada masalah. Sebab kita masalahnya tempat kawasan bukan toilet tapi menghadap kiblat, itu masalah. Kenapa dia nak menghadap kiblat juga? Mungkin kat belakang tu ada orang, buatlah masalah macam mana pun. Okey, jadi dia kena letak sutrah, dia kena letak hadangan depan dia, yang mana straight tu kiblat. Sepatut kita fikir logik, tak payah, tak apa, kau nak kot ni sikit, tak payah, dah ada hadangan. Tapi buatlah masalah, kenapa kan? Adalah jadi masalah tertentu, terpaksa kau jalan ni je, dah kebetulan tu kiblat juga, letak sutrah. Pastikan sutrah tu, dinding ke apa ke, jangan lebih daripada dia tu 3 hasta. 1, 2, 3 ni, jangan lebih. Tak sampai sedepa banyak, 3 hasta je. 1 hasta, 1, 2, gini. Berapa kalau kira cm ni dalam 45 hingga 50 cm, lebih kurang setengah meter. Jadi kalau kata 3 hasta, maknanya lebih kurang 1,5 meter. 3 hasta. Ini pun kira sedikit, saya congak-congak. Lebih kurang 1,5 meter di antara dinding yang dia letak sebab dia nak buang air menghadap kiblat ni. Jadi dia kena letaklah sutrah, hadangan. Dia letak tu jangan lebih daripada 1.5 meter, tu kira balik lah. Ataupun 5 kaki ke berapa kaki? Ke lebih? Saya tak ingat lah. Kira lah sendiri. Yang penting ni 1 hasta 3 kali. Jangan lebih. 1, 2, 3. Okey, jarak daripada dinding. Jika jauh, walaupun dia kata ada dinding, tetap juga haram berdosa. Sebab lebih daripada 3 hasta. Kurang daripada 3 hasta, okey. Alright. Kemudian atau dekat. Maknanya dinding tu dekat. Bila sebut dekat, kurang daripada 3 hasta, cukup syarat. Selamat. Okey. Tetapi dinding itu rendah, tidak sampai 2/3 hasta. Atau dinding tadi ada dinding, tapi rendah je dinding tu, tak sampai 2/3 hasta. 2/3 hasta, ni 1 hasta, mana 2/3.
Sini lah. Berapa agak-agak dalam, kalau cm tu tadi 40, 50, 35 cm ke atas dia punya tinggi dinding tadi. Jarak 3 hasta ke bawah, dan tinggi dinding tu 2/3 hasta, ataupun kalau saya kira-kira 35 cm lebih. Kalau kurang, maknanya kurang daripada 2/3 hasta, kurang daripada 35 cm, dia buang air menghadap kiblat, haram berdosa. Kita dosa pahala ni. Kita dosa pahala ni. Alah, kita kata kita tak peduli. Jangan sebab bimbang takut kita terbuat dosa, benda dosa ni. Itu kalau dia kencing duduk, buang air besar duduk. Kalau berdiri, tinggi dia mesti separuh pinggang. Bila dia kencing berdiri, tu kiblat. Maka tinggi itu, jarak jangan lebih 3 hasta, dan tinggi dinding tadi tu, apa sutrah yang dia letak tu, jangan mesti lebih daripada pinggang dia. Tapi kalau duduk, memadai 2/3 hasta. Nak mudah-mudahan ambil 1 hasta juga. Tinggi ni. Tu tujuannya, bagi tak nampak. Pergi. Samalah juga macam orang dulu kan, pergi pantai kan, duduk kat pantai kan, duduk ada kain pelikat dia. Kain pelikat tu lah sutrah dia. Dia gali, bangun-bangun je tengok ada kaki dia. Saya sempat lah zaman-zaman tu. Dulu lama 80 lah. Dia kambuh dengan kaki dia. Lepas tu orang pijak, Allah. Itu bab lain dosa balik. Itu bab lain pula. Kita bukan nak cerita bab buang air di tempat umum menyebabkan jadi kotor. Itu masalah lain. Itu dosa lain, itu haram lain. Kita bukan nak bincang pasal tu. Kita bincang pasal boleh ke dia buat gitu. Dia menghadap kiblat. Contohnya matahari terbenam. Matahari jatuh tu waktu, kalau kita tu lah kiblatnya. Kalau kita sini ada tengok tepi pantai, tengok sambil-sambil kain pelikat ni ada. Okey, haram ke? Tak haram. Sebab apa? Ada sutrah. Mana sutrah dia? Kain pelikat tu. Tapi bab lain haram lah. Bab lain. Bab kotor dan menyebabkan orang lain jadi jijik, itu bab lain. Jadi kalau di bilik mandi, jadi dia ada beza. Toilet jamban dengan bilik mandi berbeza. Beza. Okay. Kalau di bilik mandi, maka terpakai hukum ni. Walaupun dia ada dalam bangunan, walaupun dalam rumah kita, bilik mandi kita ada shower, ada semua, ada lubang air keluar. Situ dibina, bukan dicipta, lubang tu bukan untuk kencing. Yang dicipta untuk kencing berak adalah di bol tu yang bulat yang tarik tu. Di lubang tu untuk air keluar. Oleh kerana dia dibuat bukan bertujuan untuk buang air kecil, buang air besar, untuk qada hajat, maka dia terpakai hukum 3 hasta tadi. Katalah lubang, kalau lubang tu tepi, dia buang air kat situ, tak apalah sampai depan tu dinding. Tapi kalau lubang tu duduk tengah-tengah ke? Kan ada kalau besar sangat, lubang tepi satu, tengah tepi ni satu. Dia duduk kat sini. Kalau dia buang air di lubang tu, jarak dia dengan dinding kat depan tu lebih 3 hasta, hukumnya haram. Sebab itu bukan tempat yang dikhususkan untuk qada hajat, itu tempat mandi. Dia buang air kat situ, tak ada masalah, rumah dia. Cuma jika menghadap kiblat, maka hukumnya haram. Semua tu kena ambil tahu tu. Masuk bilik air tahu, masuk bilik air kita. Toilet lain, bilik air lain. Saya rasa tak sempat lah. Kalau nak terang pun boleh lah. Kalau nak terang berkaitan dengan perbezaan bilik mandi dengan toilet, dengan rasa Melayu jamban lah. Beza. Macam mana kalau satu bilik mandi tu dia ada dua-dua, shower untuk mandi pun ada, lubang untuk buang air pun ada. Adakah keseluruhannya jadi jamban semua? Gitu. Kalau kita fikir gitu, kita salah faham lah. Tapi bab tu panjang sikit. Bahasnya. Mau sejam setengah. Sebab kita akan menganggap janji satu bilik ada tempat buang bol, kita panggil bol yang tempat tarik flush tu, bol, dan ada tempat mandi, kita anggap semua tu jamban kita, toilet kita kan. Kalau kita anggapan begitu, itu salah. Tidak. Jadi sebab dianya salah faham, jadi tu penerangan dia agak panjang. Tidak. Sebab yang dinamakan tandas
yang kata rumah setan ni, dia tidak berkait dengan dinding dan dia tidak berkait dengan pintu. Dia hanya berkait dengan niat. Dia buat tu niatnya tak apa. Dia buat lubang, niatnya untuk buang air kecil, buang air besar. Maka itulah dia rumah setan. Kita panggil. Itulah dia toilet, itulah dia jamban. Habis sebelah ni shower. Untuk mandi. Dia niat buat tu untuk apa? Untuk mandi. Tak ada dinding. Walaupun tak ada dinding, dua tempat yang berbeza. Sebab dia tak berkait dengan dinding. Tandas dia tidak berkait dengan dinding, tak berkait dengan pintu. Tandas berkait dengan niat. Niat tuan punya, dia buat untuk apa? Maka jadilah tandas. Bila jadi tandas, termasuk hukum-hukum tandas. Jika tak jadi tandas, dia tak masuk hukum-hukum tandas, dia jadi hukum tanah lapang. Jadi kena tahu kat situ. Jadi kalau kita kata asal ada lubang, semua jadi besar mana pun toilet tu, jadi semua tandas. Jika begitu, mari kita fikir. Besar dia 6 kaki kali 4 kaki kebanyakannya, 6 kali 4, itulah toilet. Dan ada shower kat tepi tu, dan ada lubang. Oleh kerana ada lubang, ada pipe satu keluar, nak ambil wuduk ke apa ke, pipe untuk basuh-basuh ke, lepas tu shower satu, lepas tu ada sinki kat tepi. Oleh kerana lubang tu ada dalam 6 kali 4 kaki tu, yang ada dinding dan ada pintu dan ada bumbung, maka kesemuanya jadi tandas. Kita kata gitu. Jika kita kata begitu, saya kata bukan, tapi tak apalah, kita kata gitu. Okay. Kalau dia nak renovate, dia nak besarkan tandas dia, besarkan lagi 10 kali 10, lubang tetap satu juga. Adakah tandas dah semakin membesar? Oh iyalah, akan semakin membesar. Dia letak kat belah sini mesin basuh apa semua. Dengan mesin-mesin basuh tu semua dalam tandas dah kiranya. Jika begitu, saya tak kata gitu, kita ambil jika begitu. Kenapa kata gitu? Kerana dia tak ada dinding. Kalau kita letak dinding, dia antara kan besar sangat, 10 kali 10 kaki besar. Kita buat dinding, buat pintu, ini untuk mandi, ini untuk buang. Maka tempat mandi tu dah tak jadi toilet dah, sebab ada dinding. Maka saya sebut awal tadi, tandas dia tak berkait dengan dinding. Kita dah pula kaitkan dengan dinding. Ada dinding dia bukan jadi toilet. Tak ada dinding dia jadi toilet. Gitu ke? Jika begitu, macam mana kalau ada pintu kita cabut, pintu tercabut, toilet kita pintu tercabut, toilet kita duduk dalam bilik, adakah satu bilik kita jadi toilet? Nak beritahu apa? Jika toilet itu berkait dengan dinding dan pintu. Jika ada dinding, maka toilet itu saja. Yang luar dinding tu bukan. Jika besarkan, semua jadi toilet. Lagi besar lagi jadi toilet. Jika begitu kaedahnya, maknanya kita ambil satu hukum, iaitu toilet dia terjadinya toilet itu, tandas itu dia berkait dengan dinding. Semakin besar dinding, semakin besarlah toilet. Kalau kaedah tu kita pakai, kalau tak ada dinding, maka toilet besar. Kalau lah dia buat renovation, pecahkan sikit, tak ada bilik dia pun semua, pintu tak ada, satu rumah jadi toilet. Kalau rumah dia sliding boleh cabut, satu kampung jadi toilet. Sebab tak ada dinding habis. Dia buat satu tempat buang dekat tanah dia besar. Ni rumah dia ada tanah halaman besar, dia buat tengah-tengah tu untuk buang air kecil, buang air besar. Ini bukan suruh buat, nak suruh kita fikir kaedah tadi tu tak betul buat. Maka satu taman kita tu semua jadi itu. Nak jadi toilet satu taman apa? Kita tak ada dinding kat situ. Satu kampung jadi toilet. Sebab jika kita meletakkan toilet itu, tandas itu berkait dengan dinding, kalau tak ada dinding, tak besar. Kalau macam tu boleh jadi satu daerah jadi toilet sebab tak ada dinding. Tak, bukan gitu. Dia tidak gitu. Itu sedikit kesilapfahaman. Kita dalam bab tu agak panjang juga. Cuma nak beritahu, tandas tidak berkait dengan dinding. Dia tidak berkait dengan langsir. Dia tak berkait. Dia berkait dengan tempat yang kita niatkan untuk jadi buang air kecil, buang air besar. Maka jadilah dia sama ada dinding ataupun dia tak ada dinding. Sama ada dinding. Orang ada kebun dulu kebun durian. Dia ada satu tempat dia duduk, rumah kecil kan, toilet dekat luar. Toilet dia nak tunggu time musim durian, tanah dia lah, dia buatlah toilet lebih kurang aje lah. Saya ingat lagi, dia pacak kayu, 4 kayu gitu, cari-cari gitu alah berapa, sebulan 2 habis lah musim. Kemudian letak guni.
Lepas tu kat tengah tu untuk membuang tu. Buang kecil, buang yang besar. Tak ada paip, bawa air je. Nak tunggu malam-malam je. Okey. Maka dah diniat gitu, maka jadi toilet lah kat situ. Musim dah habis, panas hujan, panas hujan, panas hujan, panas hujan, makin lama makin reput, makin reput, makin reput, makin reput. Jika kita kata toilet hanya di kawasan yang dia pacak-pacak dan letak guni tadi, itu saja toilet. Yang lain tak. Yang lain tu kebun durian aku. Bukan toilet. Sebab apa? Sebab aku dah letak dinding. Maka kita letak satu kaedah, toilet dia berkaitan dengan dinding. Ada dinding, maka situlah penghujung toilet. Okay? Kita dapat bagi hukum tu. Alright. Selang 2, 3, 4 bulan, makin keput, hilang semua dah. Dah tak ada dah. Apa? Tak ada apa ni? Tak ada dah guni, hancur kan? Maka satu kebun ke jadi toilet. Yang mana kebun dia adalah dia buat dinding, buat macam pagar ke apa ke. Oh, satu kebun dia jadi toilet. Tak gitu. Tak begitu. Toilet dia tak berkait dengan dinding. Kita je salah faham. Yang kita buat dinding sebab tak nak bagi orang tengok, itu bukan masalah dia toilet ataupun tidak. Maka dalam satu ruangan yang ada lubang, ada tempat mandi, dua perkara yang berbeza. Lubang itulah namanya tandas, yang tempat mandi namanya al-khala'. Yang tandas tu namanya al-khala', yang ruang mandi namanya al-hamam. Hamam, tempat mandi, walaupun tak ada dinding. Sebab tandas tidak berkait dengan dinding, dia berkait dengan tempat kita buang. Oh, kalaulah lubang air tu kan, lubang air kan selalu buang air, kata dia cipta lubang air tu untuk air mandi semua keluar, bukan untuk buang air kecil, buang air besar kat situ. Tempat air besar kat di sini, dia selalu kencing kat situ. Adakah dengan selalu dia kencing kat situ menyebabkan tempat tu jadi tandas? Tak juga. Sebab tandas tetap tu. Oh, tandas yang bowl tu tak jarang-jarang guna 2-3 kali. Biasa kencing kat lubang ni. Tetap itu juga toilet. Lubang. Bowl tu. Lubang air ni tetap namanya lubang air. Habis hari-hari kencing kat situ. Walaupun hari-hari kencing kat situ. Kerana tak ada kena-mengena nak menentukan tandas itu selalu kencing kat situ baru jadi tandas, tak ada kena-mengena. Tetap tempat tu namanya hamam, tempat mandi. Tapi kencing kat situ suka hati dia, rumah dia. Cuma nak bagi tahu, dengan selalu buang di situ tidak menukar status lubang air kepada tandas. Bila dia niatkan kat situ, jarang-jarang je buang di situ, di bowl tu, jarang-jarang je dia buang, menyebabkan bertukar daripada tandas jadi bukan tandas. Tidak. Malah dia tak pernah guna sekalipun, tetap juga tandas kerana dia niat nak buat kat situ. Dan hari-hari dia membuang kat sini sekalipun tetap tak bertukar status. Dia tetap nama tempat air lalu. Cuma rumah dia suka hati dia, saya nak beritahu, tidak bertukar status tu dengan sebab selalu buang kat situ. Kalau dengan selalu duk membuang kat situ menyebabkan status daripada lubang air keluar kepada tandas sebab selalu tiap-tiap hari buang air kat situ, maka teruklah gitu. Kalau kaedah gitu, kita ambil kaedah tu kat mana? Teruklah, teruk macam mana? Kalau tempat anak kita yang kencing atas tilam tu, tilam dia toilet dah, hari-hari kencing. Kalau dengan kaedah hari-hari kencing jadi toilet, maka dalam bilik anak itu yang kencing jadilah toilet dekat mana? Dekat katil je. Sebab hari-hari kencing. Itu bukan kaedah dia. Saya nak bagi tahu, takrifan tandas pun kadang-kadang kita tak biasa dengar. Takrifan tandas adalah satu tempat yang dia punya dan dia niatkan nak buang yang kecil, buang yang besar. Atau bahasa lain, nak jadikan dia tandas jamban. Maka jadilah dia. Bukan dengan berbuang berkali-kali, maka jadi tandas. Tidak. Tidak. Niat saja. Niat. Macam tu juga masuk hutan. Masuk hutan. Orang biasa masuk hutan. Biasa masuk hutan, dia masuk hutan, dia nak buang yang kecil, buang yang besar, dia akan gali. Dia akan gali. Dan dia akan buang dan dia akan tanam. Jika dia gali, buang tanam, itu dia panggil tempat tu bukan tempat yang dia khaskan untuk buang kecil, buang besar. Tapi kalau dia nak duduk seminggu kat situ, dalam hutan tu, dia akan gali dalam-dalam. Orang dulu biasa buat benda ni. Dia masuk lautan, lama nak seminggu, 2 minggu, dia akan bawa cangkul. Orang Kelantan panggil cok betul. Cok betul, tapi betul, cangkul betul. Dia buat gini. Bagi dia lubang cantik besar ni, straight je dalam beberapa kaki. Sebab kalau cangkul ni dia jadi besar lubang tu. Sebab nak buang yang kecil ni, nak buang yang besar. Dia buat straight sampai beberapa kaki dalam, buat dalam, sedalam boleh. Bila dia nak buang air besar ke apa, dia duduk situ, lepas tu dia buang kat situ, lepas tu dia kambur sikit.
Tak ada pun guni ke apa, tak ada. Adalah hutan. Nak malu apa ke beruk? Tak payah malu ke beruk Jadi dia buang, lepas tu dia tutup sikit. Bila esok rasa nak buang lagi, masa buang tutup sikit. Lama-lama cukup seminggu 2 minggu penuh. Takkan setiap kali nak buang setiap kali tu nak gali. Mana sempat. Okey, bila dia dah niat begitu, tempat tu dah jadi tandas. Dia niat apa? Ni nak buat nak tempat buang air bersih. Lepas ni, maka jadi tandas. Tapi kalau dia sekali-kala, sakit perut, pergi cari gali, buang air kat situ. Jadi tempat tu bukan tandas. Sebab dia bukan niat nak buat toilet pun kat situ. Habis yang kata nak duduk 2 minggu tu, dia dah niat nak buat tandas di situ, maka jadi tandas. Apa cerita status ni? Biarlah nama apa pun. Ada kena-mengena dengan halat dosa pahala ni. Jika dia niat dah memang nak buat tempat buang lepas pada tu, dia tidak berkait menghadap kiblat ke, tak menghadap kiblat ke, tak ada masalah. Tak berdosa. Tu kiblat, biarlah dia buang yang kecil, buang yang besar, sebab tempat tu telah dikhususkan untuk qada hajat. Sama ada dinding ataupun tak ada dinding, sama menghadap kiblat ataupun tak menghadap kiblat, tak ada masalah. Tapi kalau sekali-sekala yang kata pergi gali, kencing kat mana-mana, sungai ke mana-mana, yang itu terpakai. Jika menghadap kiblat hukumnya haram. Kena ada sutrah tiga hasta yang tadi tu. Belajar bab kencing je pun, bukan belajar apa belajar kencing. Allah, ada yang tak pernah dengar. Belajar bab kencing, kadang-kadang kita memandang rendah ilmu-ilmu ni. Ilmu apa? Ilmu tayammum, ilmu wuduk, ilmu kencing, istinja, ilmu qada hajat, ilmu tandas. Jamban je pun nak sebut pun geli lepas sebut jamban tu rasa nak komo je, malah nak sebut. Tapi bila kita sebut Allah agama kita, tujuan kita belajar ni untuk Allah agama kita, tu je tujuannya. Allah, tak rasa syukur lagi ke kita agama Islam? Allah, benda macam ni pun dia ajar. Tak terasa ke terima kasih kat Nabi kita, sampai ke macam ni pun dia ajar. Nabi kita ajar ni bukan mereka-reka. Nabi kita ajar ni satu. Allah, terima kasihnya kat Nabi. Kalau tidak, kita tak rasa apa-apa. Ibadah kita sekadar adat hari-hari gitu aja. Adapun kalau ada dinding, sambung lagi, tingginya lebih daripada 2/3 hasta. Berapa dah? Adapun kalau ada dinding, yang ni cerita ni bukan tempat, yang ni tempat luas yang bukan diniatkan untuk qada hajat, ya. Ada dinding. Bila dah tahu gitu, ni menghadap kiblat, ada dinding dan dinding lebih daripada 2/3 hasta, lebih tingginya, dan kedudukannya dengan dinding tidak lebih daripada 3 hasta. Maknanya dia dengan dinding yang dia letak tadi tu tak lebih 3 hasta, macam tadi. Okey. Atau dalam tempat, maka jawab dulu, maka tak haram menghadap kiblat sebab ada sutrah. Dan sutrah tu cukup syarat, tinggi lebih 2/3 hasta, jauh dengan sutrah tadi tu tak sampai 3 hasta kan. Atau dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air, tu memang disediakan, itu yang saya syarah panjang-panjang tadi tu. Atau dalam tempat yang memang disediakan, memang diniatkan untuk buang air, ataupun dalam kurungan dikata tandas, tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi toilet yang kita buat kat rumah tu, kita duduk kat bowl tu, menghadap pusinglah kat mana pun, tetap juga tak haram, sebab kita dah niat kat situ untuk buang air besar, buang air kecil di situ. Tapi kalau lubang keluar air, itu bukan kita niatkan untuk buang air kat situ, maka dia tertakluk dengan hukum tadi. Dan biasanya lubang tu duduk kat ujung, maka tak ada masalah jugalah, kan ujung dinding tu. Bimbang takut lubang tu ada kat belakang, belah-belah mana kan. Kita masa buang air kecil, buang air besar, menghadap kiblat, kebetulan pula kiblat, dan lubang tu di situ, yang mana depan tu bukan dinding, lubang satu lagi dinding ujung situ. Berdosa lah hari-hari kita buang kat situ. Tapi kalau dia memang dikhaskan di bowl tu, maka tak ada masalah, tak haram. Okey, habis. Yang ni yang senang lah, kita nak habiskan sikit lagi. Ni baca aje lah. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri sambil membaca dekat pintunya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Baca doa ni, kerana ramai yang kena rasuk, ramai yang kena rasuk, ramai yang kata jatuh kat bilik air, lepas tu tak lama mati. Jatuh kat bilik air, lepas tu sakit, tak boleh bangun dah. Jatuh di luar okey je, banyak kali dah jatuh. Tapi jatuh bilik air je kita biasa dengar, jatuh bilik air, Allah kan. Janganlah, kerana dengan tak baca doa, itu tempat khubuthi wal khaba'ith, setan jantan dan betina.
ketika kita lemah, ketika itu syaitan masuk dalam kita, masuk ke mulut, masuk. Kalau kita apa menguap, kan dia hilang kejap masa menguap tu, satu saat hilang, masa tu syaitan masuk. Sebab tu kena tutup mulut, astaghfirullahalazim, subhanallah, baca ayat-ayat supaya syaitan tak masuk. Ketika itu dia masuk. Ketika terlalu emosi, syaitan boleh masuk. Dia masuk ke hidung, masuk ke mana? Dalam darah kita. Sama juga ketika jatuh dalam bilik air, rumah dia terkejut gitu, hilang kejap satu saat, masuk syaitan masuk. Bila masuk dalam darah, dia kacau lah organ-organ apa. Maka lepas pada itu, sebab tu kita biasa dengar jatuh bilik air, habis lepas pada itu. Kenapa? Baca dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku lindung daripada-Mu syaitan jantan dan betina. Malah ada orang yang kena rasuk, ada orang yang selalu kena rasuk, ada orang yang tak kahwin-kahwin kerana pandas. Tak baca doa apa, perempuan mandi pula tak pakai basahan apa semua, dah tak baca doa. Syaitan ada yang berkenan, menyebabkan bila ada orang masuk Minang tak jadi. Kenapa? Dia kacau lah, dia ganggu. Ketika lelaki itu tengok ni, saya mengalami sendiri beberapa kes masa dulu. Lelaki ni tengok perempuan ni di tempat kerja lawa, nak kahwin, pergi rumah nak minang, tengok macam beruk, macam monyet muka. Bukan monyet betul, tapi macam dengan bulu, dengan dia nampak lah habis-habis semua. Mungkin nampak misai berbulu-bulu sikit ke, lepas tu hilang balik. Ada gitu, lama tak jadi. Akhir sikit tak kahwin, sampai sekarang tak kahwin, tua lah. Kenapa ni? Bila kita kaji punca-punca, antara puncanya tak pakai kain basahan, dah lah tu. Tak baca doa pula tu. Doa ni yang penting. Kain basahan tu nak elak daripada syaitan jin jantan dan betina. Sunat keluar daripadanya, keluar daripada toilet tadi dengan kaki kanan dan membaca alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kerunsingan daripada aku dan memberi aku afiat. Maka bila dah masuk, dah keluar dah apa yang perlu keluar, maka minta alhamdulillah, minta segala puji bagi Allah, bagi tahu alhamdulillah. Kerana benda yang masuk, perkara yang masuk berbanding dengan perkara yang keluar, kita boleh tahan nak masuk lagi daripada nak keluar. Maka bila dapat keluar, alhamdulillah. Contohnya lapar, kita boleh tahan. Malah ada orang boleh tahan sampai 3-4 hari tak makan, tapi lembek tak mati-mati. Dia boleh tahan dari segi dia perlu untuk masuk, tapi untuk keluar tak boleh tahan. Nak kencing, nak buang yang besar, buang yang kecil, tak ada tahannya. Terabur kat situ juga kalau duk tahan. Maknanya masuk ni kita alhamdulillah makan kenyang. Sepatutnya keluar kena alhamdulillah lebih-lebih lagi. Sebab masuk ni pun boleh tahan. Lapar ni, esok boleh makan, lusa boleh makan. Lembek sikit je. Tapi kalau nak keluar sakit perut sekarang ni, boleh tahan 5 minit je lagi, tak sempat keluar, terabur dah. Maknanya bila keluar, kalau kita makan alhamdulillah ya Allah rezeki, sepatutnya bila buang yang kecil, buang yang besar, ya Allah, sepatutnya lebih 10 kali ganda daripada kita makan tadi. Kita makan pun alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Sama juga, minta segala puji bagi Allah. Puji Allah kerana dapat hilangkan lapar. Buang yang kecil, buang yang besar, 2-30 kali terima kasih ya Allah. Saya pernah jumpa orang Batu Karang, tak keluar air kencing, merah muka. Dia kata dia teran tu sampaikan keluar darah. Kita dengar tu lepas kencing alhamdulillah lain macam. Kejap 2-3 hari, lepas tu lupa balik. Itulah manusia. 2-3 hari tu alhamdulillah, lepas tu lupa balik. Lepas tu ingatkan balik lah. Manusia kan lupa. Ingatkan balik. Dia merah muka. Dia kata setiap kali nak kencing, ya Allah, aduh lah. Dia kata aduh lah, tak tahulah nak macam mana lah, tak sedap duduk dah. Masa dia teran tu, merah muka dia. Keluar sikit aja, lepas tu keluar darah. Sikit je keluar. Lepas tu habis tu Allah, setengah jam, sejam kadang-kadang Allah. Apa? Keluar, pernah sekali dia tegang keluar darah, lepas tu bunyi ting, batu keluar. Lega. Tapi kesan tu, luka tu, pedih berapa lama lagi. Kita berhenti kat situ kot. Kita berhenti kat situ. Kita akan sambung akan datang. Ingat nak habis kan? Rasa banyak lagi syarah-syarahan dari segi bacaan-bacaan. Kenapa kena baca? Akan datang. Sunat masuk tanda dengan kaki kiri sambil membaca dekat pintu.
Berhenti kat situ. Sekali lagi kita habiskan bab adab buang air dan bacaan-bacaan yang kita nak baca. Okey. Tangguh dulu. Sudah dengan tasbih kafarah dan suratul asbah.